Okay, untuk bahagian abstrak, objektif kajian dia adalah mengenal pasti isu dan cabaran pengaruh sisa berjadi PPR Batu Anam, mengkaji sistem pengurusan sisa semasa dan impaknya terhadap ekonomi, kesihatan dan alam sekitar. Kaedah kajian menggunakan kaedah kuantitatif, borang soal selidik yang diedarkan secara talian, responden menyepuluh responden PPR Batu Anam, analisis menggunakan deskriptif menggunakan jadual, graf, kekerapan dan peratusan, hasil kajian cabaran pengaruh sisa, tiada pengasingan sisa, kemudahan kita semula terhad jarak 40% jauh, pemakluman kesedaran kurang berkesan, impak pengurusan sisa tidak teratur, menjejaskan alam sekitar dan kesihatan penduduk. Kesimpulannya, sistem pengurusan sisa pekerja perlu dipertingkatkan, cadangan adaptasi ekonomi kitaran dan penyediaan kemudahan langsung bagi kelestarian alam sekitar dan kehormatan penduduk. Kata kunci adalah pengurusan sisa penjajahan, pengklaim perumahan rakyat dan dalam bentuk kuantitatif. Untuk latar belakang kajian, era globalisasi menuntut pengurusan sisa bekerja bukan hanya menekan kebersihan tetapi juga keupayaan penduduk untuk meningkat semula konsep ekonomi kitaran mengurus sisa secara holistik dengan menggantikan model ambil guna dan buang. Namun kebanyakan industri masih mengamalkan ekonomi linear. Oleh itu kajian ini meneliti persepsi penduduk PPR Batu Anam, Johor melalui soal sidik Google Form melibatkan 50 responden. Okey, penduduk PPR seharusnya memainkan peranan penting dalam menjaga kebersihan dan menguruskan sisa pekerjaan, namun tidak semua penduduk menyadari tanggungjawab mereka dalam pengurusan sisa yang berkonsepkan ekonomi kitaran. Pertumbuhan penduduk dan pembedaran yang pesat turut meningkatkan jumlah serta perubahan komposisi sisa pekerjaan. Oleh itu kajian ini meneliti peranan penduduk dalam pelaksanaan sistem pengurusan sisa pekerjaan berkonsep ekonomi kitaran di PPR Batu Anam, Johor. Okey, kajian ini mempunyai dua objektif utama. Pertama, mengenal pasti isu dan cabaran pengurusan sisa pekerjaan di PPR Batu Anam, Johor. Yang kedua adalah mengkaji sistem pengurusan sisa pekerjaan semasa serta impaknya terhadap ekonomi, kesihatan penduduk dan alam sekitar. Sejajar dengan itu, kajian ini menjawab persoalan berkaitan isu cabaran status sistem, sedia ada dan kesannya kepada komuniti setempat. Kajian ini memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada pihak bagi individu yang meningkatkan pengetahuan dan pengurusan sisa pekerjaan berasaskan aktivitas ekonomi dalam bidang akademik. Ia menjadi rujukan untuk kajian berkaitan pengurusan PPR. Pihak universiti pula dapat menyedarkan mahasiswa atau mahasiswi mengenai isu pekerjaan manakala pihak industri boleh memanfaatkan hasil kajian untuk meningkatkan ekonomi, contohnya melalui perjualan plastik dan bahan kipas semula. Kajian ini menumpukan kepada isu cabaran sistem dan impak pengurusan sisa pekerjaan berasaskan kitaran ekonomi di PPR Batu Anam, Johor. Penemuan hanya terhadap kepada penduduk PPR ini dan konteks kajian yang sama, serta tidak boleh dijeneralisasikan ke PPR lain. Selain itu, keputusan kajian ini menggambarkan keadaan semasa dan prosedur pengurusan sisa pekerjaan boleh berubah pada masa akan datang. Okey, dalam kajian ini pengurusan sisa pekerjaan merujuk kepada pengendalian sisa yang dihasilkan oleh penduduk PPR Batu Anam, termasuk impaknya terhadap persekitaran. Kitaran ekonomi pula ialah konsep guna, pulang dan cipta semula. Berbeza dengan model linear beli, guna dan buang. Manakala program perumahan rakyat atau PPR adalah inisiatif kerajaan menyediakan kediaman mampu milik bagi golongan berpendapatan rendah. Beberapa kajian awal yang memberi gambaran tentang cabaran pengurusan sisa pekerjaan Nurul Syafiqah Syamsuddin pada tahun 2021 di Universiti Tun Hussein On mendapati masalah penyelenggaraan fasiliti PPR Seri Pantai Kuala Lumpur berpunca daripada kerosakan lift dan sikap penduduk. Cadangan penyelesaian termasuk penggunaan smart bandwidth management yang boleh meletak pengurutan di rekod secara digital. Nur Askia pada tahun 2020 pula menekankan barangan isi rumah menghasilkan sisa dikunci terutama di rumah kos rendah yang menganggap ia membebankan. Nur Rasinda pada tahun 2020 meneliti kesedaran pelajar kolej vocational mengenai pengurusan sisa botol plastik, menekankan inisiatif mengurangkan lambakan dan kepentingan pengurusan yang terancam. Okay, kajian berkaitan objektif kedua menekankan kepentingan sistem pengurusan sisa pekerjaan. Muhasfira pada tahun 2021 di UKM meneliti pengurusan sisa bahan binaan di tapak bina Johor. Mendapati kontraktor perlu mematuhi peraturan termasuk penyediaan tempat pengasingan, pemungutan sisa, rekod sisa dan pengangkutan berlesen. Sementara itu, kajian oleh Intan Nadia menyorot pengurusan sisa pekerja isi rumah semasa pandemik COVID-19 menurut perspektif undang-undang Malaysia dan prinsip syariah yang menekankan tanggungjawab menjaga alam sekitar bagi menolak mafsadah dan memastikan kelestarian alam. Teori pengurusan sisa pekerjaan menekankan pengasingan, pengumpulan, pengangkutan kitas semula dan pengurusan terkawal bagi mengurangkan kesan alam sekitar dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Manakala teori ekonomi kitaran menekankan penggunaan sumber secara cekap, memastikan bahan mentah diurus bijak dan mengurangkan amalan ambil guna dan buang. Kebanyakan kajian terdahulu hanya mampu kepada pengurusan sisa pekerjaan tanpa mengaitkan dengan konsep ekonomi kitaran. Selain itu, kajian lepas kebanyakannya menggunakan kaedah kualitatif, manakala kajian kuantitatif masih kurang. Jurang kajian ini merangkumi aspek jenis sisa, pengurusan isu dan cabaran serta kawasan responden. Oleh itu, kajian ini menumpukan kepada pelan pelaksanaan pengurusan pekerjaan berkonsepkan ekonomi kitaran di PPR Batu Anam, Johor untuk mengisi jurang tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah reka bentuk kuantitatif melalui borang soal selidik Google Form untuk menilai pelan dan pelaksanaan pengurusan sisa pekerjaan berkonsepkan ekonomi kitaran di PPR Batu Anam, Johor. Data primer dikumpul secara terus daripada responden PPR. Soal selidik yang dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A merupakan kepada penjanaan sisa rumah bagi mengatasi isu dan cabaran, manakala bahagian B menilai sistem pengurusan sisa pekerjaan semasa terhadap serta kesan terhadap ekonomi, kesihatan penduduk dan alam sekitar. Data dikumpul secara kuantitatif menggunakan soal selidik Google Form daripada 50 penduduk PPR Batu Anam, Johor. Soal selidik yang dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A menilai penjanaan sisa rumah dan isu pengurusan, manakala bahagian B menilai sistem pengurusan sisa pekerjaan semasa serta impaknya terhadap ekonomi, kesihatan dan alam sekitar. Data dianalisis menggunakan graf, jadual untuk menunjukkan frekuensi dan peletusan responden. Data daripada soal selidik Google Form dianalisis menggunakan fungsi graf automatik dan Excel. Hasil yang dipaparkan jadual kekerapan peratusan dan grafa untuk menunjukkan taburan jawapan responden. Analisis deskriptif ini membolehkan pengkaji menilai pengetahuan dan persepsi penduduk mengenai pengurusan sisa pekerjaan. Manakala batasan kajian pula untuk kajian ini terhad kepada PPR Batu Anam, Johor sahaja dengan 50 responden, kejujuran jawapan dan literasi teknologi turut mempengaruhi hasil. Analisis hanya deskriptif tanpa statistik lanjutan, manakala tempoh pengumpulan data yang singkat menghadkan kedalaman respon. Berdasarkan jadual ini, maklumat demografi menunjukkan majoriti responden berumur 26 hingga 35 tahun, iaitu 50%, dan jantinan lelaki 60%. Dari segi keturunan Melayu menjumpai majoriti 44% dan agama Islam 44%. Tahap pendidikan tertinggi adalah diploma atau sijil, iaitu 30%, manakala pekerja terbanyak dalam sektor kerajaan 50%. Bagi pendapatan bulanan, majoriti dalam kategori ringgit Malaysia iaitu 1,701 hingga 3,000 pada 42% dan semua responden tinggal di apartmen 100%. Tempoh menetap paling ramai antara 2 hingga 12 tahun iaitu 56% dengan rumah isi rumah iaitu 1 hingga 4 orang 50% dan umur isi rumah tinggi 21 hingga 40 tahun 37%. Berdasarkan kajian, sisa organik paling banyak dihasilkan 22% responden dalam lingkungan 11 hingga 20 kg, manakala 18% menghasilkan 2 hingga 5 kg. Untuk sisa baki, majoriti 70% menghasilkan 6 hingga 10 kg. Bagi sisa senioriti, 64% responden tidak menghasilkan lampin kanak-kanak dan 74% tidak menghasilkan lampin dewasa, manakala 78% menghasilkan tualas banyak 11 hingga 20 kg. Sisa hijau dan kayu pula paling sedikit dengan 86% dan 60%. Responden masing-masing menghasilkan kurang daripada 2 kg.
Kesimpulannya sisa organik dan baki yang paling tertinggi, manakala lampion tuala wanita hijau dan kayu adalah paling rendah. Berdasarkan raja di atas, sisa pekerja yang paling kerap dilupus atau digantikan dalam tempoh 12 bulan adalah tekstil seperti baju terpakai, kain dan tudung dengan 50 responden atau 100% daripada sampel. Manakala raja di bawah pula, semua 50 responden iaitu 100% menggunakan tong sampah biasa sebagai kaedah pembuangan sisa. Berdasarkan jadual ni pula adalah kertas, surat khabar, buku dan lain-lain adalah 6 kg hingga 10 kg paling banyak sehinggalah 19 orang 32.8%. Pada kotak dan kad pula 6 hingga 10 kg paling banyak 22 orang iaitu 37.9. Tin aluminium 6 hingga 10 kg paling banyak 27 orang 46.6%. Botol plastik 6 kg hingga 10 kg paling banyak 26 orang 44.8%. Kaca tiada sisa paling banyak iaitu 23%, 39.7%. Okey, sisa isi rumah di kawasan ini dikumpul menggunakan tong sampah awam dengan semua 50 responden atau 100% daripada sampel melampaukan kaedah ini. Kekerapan kutipan sisa adalah setiap minggu yang disokong sepenuhnya oleh semua responden walau bagaimanapun. Tempat pelupusan sisa atau isi rumah dilakukan sukar diakses oleh 100% responden. Cabaran utama dalam mendapatkan perkhidmatan pelupusan sisa di kawasan ini adalah jarak ke tempat pembuangan yang terlalu jauh yang disokong oleh semua 50 responden atau 100% daripada sampel. Selain itu, semua responden atau 100% tidak menghasilkan sisa sebelum dilupuskan. Terdapat pula 40 orang responden atau 80% daripada sampel tidak tahu terdapat pusat kita semula di kawasan mereka. Kekangan amalan pengasingan sisa pekerja tiada masa sangat setuju 25 orang, setuju adalah 25 orang. Yang kedua adalah menyusahkan iaitu tidak setuju oleh 49 orang 48%. Yang lain-lain adalah 1% iaitu 2%. Manakala bagi tiada tempat simpan barang kita semula adalah sangat setuju 26 orang iaitu 22% iaitu dan setuju pula ada 24 orang 48%. Pusat kita semula terlalu jauh sangat setuju 30 orang 60%, tidak setuju 20 orang 40%. Pengusaha kita semula tidak efektif tidak setuju 43 88%, lain-lain 7 orang 14%. Jadi bahan untuk kita semula sangat setuju 26 orang iaitu 52%, setuju 24 orang 48%. Kekurangan ruang sangat setuju 29 orang 58%, setuju 17 orang 34%, lain-lain 4 orang 8%. Iaitu tiada pengetahuan tidak setuju 25 orang 50%, sangat setuju 14 orang 28%, setuju 11 orang 22%. Tiada kekerapan penyimpanan sisa semula pekerja dengan 50 orang persetujuan dan 100% daripada keseluruhan sampel. Bagi untuk tidak berkenaan, semuanya adalah 50 orang 100% iaitu menghantar ke pusat kita semula, memberi barangan kepada orang lain, memasukkan tong sampah ke kita semula dan menjual penyimpanan semula atau pengutik swasta mengambil dan menjual ke pusat beli balik. Okey, untuk capai sanggup bayar kos perkhidmatan pengurusan isi rumah yang disediakan dengan 50 orang persetujuan dan 100% daripada keseluruhan sampel. Manakala untuk yang membayar adalah sanggup bayar kos perkhidmatan pengurusan isi rumah yang disediakan pada RM21 hingga RM30 di Malaysia dengan 21 orang persetujuan dan 42% daripada keseluruhan sampel. Pencemaran air sangat setuju 16 orang, air bawah busuk sangat setuju 24 orang 26%, perumahan air sangat setuju 25 orang 20%, bau minyak atau minyak bercampur air sangat setuju 22 orang 24%, udara bawah busuk sangat setuju 18 orang 26%, pencemaran udara setuju 26 orang 22%, asal akibat pembakaran sisa sangat tidak setuju 30 orang 60%, tanam merosot dan berbau kulit tanam merosot setuju 26 orang 22%, sampah pertaburan sangat setuju 23 orang 46%, mengganggu pemandangan atau landscape boleh jadi sangat setuju 12 orang 24%, mencecahkan taman atau ruang hijau sangat setuju 3 orang 80%, menguntungkan kawasan dan bangunan sangat setuju 50 orang 100%. Okey, untuk capapan berasa kesan besar sederhananya iaitu terhadap pencemaran yang disebabkan oleh sisa pekerja pengaruhi kesihatan penduduk dengan 37 orang persetujuan dan 74% yang daripada keseluruhan sampel. Manakala untuk yang lagi satu pula adalah raja yang menunjukkan kesihatan yang dialami responden akibat pencemaran. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden tidak mengalami masalah paru-paru, serangan jantung, masalah saraf tinggi. Manakala bagi penyakit pernafasan, penyakit kulit, penyakit pencernaan dan penyakit majoriti mengatakan ya. Menunjukkan kesihatan ini lebih kepada dalam kalangan responden berbanding kesan lain. Penyakit pencernaan tertinggi sebanyak 36 iaitu orang 72%. Okey, untuk radang paru-paru dan penyakit pernafasan merupakan pilihan terbesar oleh responden sebanyak 46 orang 92% berbanding penyakit banding terendah iaitu penyakit jangkitan mata dan masalah saraf sebanyak 32 orang 64%. Untuk kaedah pengumpulan sisa dan tempat pelupusan sisa merupakan pilihan yang terbesar oleh responden sebanyak 44 orang 88% berbanding terendah iaitu kos pengurusan sisa sebanyak 3 orang 35 orang 84%. Berikut adalah kemudahan atau teknologi pengurusan sisa yang diperlukan di kawasan adalah kita semula pandu lalu. Terbanyak sangat setuju dengan 27 orang 54%, bagi pusat kita semula setuju sebanyak responden 31 orang iaitu 62%, bagi pusat kompos setuju dengan 36 orang 72%. Selain itu rumah sampah iaitu setuju dengan 45 orang 90%, seterusnya sistem pemisahan sisa yang setuju dengan 38 orang 76%, selepas itu teknologi pemisahan sisa secara otomatik iaitu sangat setuju dengan 28 orang 56%, kemudian teknologi pembuangan sisa kereta 40% dengan efisien sama ada sangat setuju 25 orang 50% dan setuju 25 orang. Akhir sekali teknologi penempatan sisa yang sangat setuju penempatan sisa yang setuju 29 orang 80%. Jenis latihan atau pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luar bandar untuk memastikan penggunaan teknologi pengurusan sisa dapat dilaksanakan berkesan. Pilihan tertinggi adalah latihan proses kita semula dan latihan untuk mengatasi sisa yang boleh kita semula sebanyak 50 orang serta 100% daripada keseluruhan sampel. Kebanyakannya bersetuju dengan konsep atau kontrak perkhidmatan pengurusan sisa pekerjaan yang perlu diberikan kepada pihak luar swasta sebanyak 50 orang 100%. Jenis organisasi yang ada yang paling dirasa sesuai untuk mengenali pengurusan sisa pekerjaan di kawasan luar bandar, pilihan tertinggi adalah pada komuniti setempat sebanyak 27 orang serta 35% daripada keseluruhan sampel. Kajian ini mencapai dua objektif utama iaitu mengenai pasti isu dan cabaran pengurusan sisa pekerja di PPR Batu Anam serta menilai sistem pengurusan semasa dan impaknya terhadap ekonomi, kesihatan dan alam sekitar. Dapatan menunjukkan cabaran seperti lokasi pelupusan jauh, tiada pengasingan sisa dan kurang kita semula. Walaupun begitu, penduduk bersedia membayar kos perkhidmatan dan memelihara persekitaran. Kajian ini selari dengan kajian terdahulu yang menekankan kekangan masa dan wang dan juga kesedaran dalam alam sekitar semula. Jurang antara pengetahuan dan amalan nyata. Dari segi teori, kajian ini menyokong pengurusan sisa iaitu teori sisa dan ekonomi kitaran. Dari aspek praktikal, ia menekankan penyediaan kemudahan kita semula, pusat kompos dan sistem pengasingan. Dari sudut dasar, hasil kajian boleh menjadikan rujukan untuk merangka polisi pengurusan sisa pekerja yang lebih berkesan di kawasan PPR. Rumusan kajian ini menunjukkan objektif berjaya dicapai iaitu mengenai pasti isu dan cabaran pengurusan sisa pekerja di PPR Batu Anam Johor. Dapatan menunjukkan sistem pengurusan sisa pekerja di kawasan ini masih memerlukan penambahbaikan kerana terhadap tahap keberkesanannya rendah. Cadangan untuk kajian ini seterusnya adalah termasuk memperluaskan skor ke PPR lain menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Menilai keberkesanan pengurusan sisa serta meneliti potensi penjanaan pendapatan melalui kitar semula. Kesimpulannya, pengurusan sisa pekerja yang efisien memerlukan kerjasama antara penduduk, pihak pengurusan dan pihak berkuasa. Pelaksanaan ekonomi kitaran dapat meningkatkan kualiti
persekitaran manfaat ekonomi dan pembangunan manfaat dengan komitmen semua pihak bagi memastikan kelestarian alam dan kesejahteraan komuniti.